Alex dan Eddie sedang berjalan di sepanjang tebing sungai sambil menikmati alam semula jadi. Ketika berjalan, Alex berkata, "Cuaca ini begitu menenangkan. Sungai yang bersih dan udara yang segar. Ini membuatkan mereka berdua berasa sangat tenang." Alex perasan bahawa seorang lelaki sedang membuang sampah ke dalam sungai. "Lihat, Eddie, lelaki itu membuang sampah ke dalam sungai. Dia sedang mencemarkan air. Sebahagian daripada sampah itu terapung dan mengalir ke dalam sungai." Sungai merupakan salah satu sumber air semula jadi kita. Sungai memberikan kita air bersih. Kita perlu menjaga kebersihan sungai. Sumber-sumber air ini membekalkan air bersih ke rumah kita. Selain daripada sungai, tasik, mata air dan telaga, terdapat sumber air semula jadi yang lain. "Lihatlah kilang ini, Alex," kata Eddie. "Kilang ini melepaskan sisa kimia ke dalam sungai. Kilang ini menjadikan air sungai kotor." Alex dan Eddie melewati sebuah ladang sayur-sayuran. Mereka melihat seorang petani sedang menyembur racun perosak pada tanaman. Racun perosak dihanyutkan ke dalam sungai yang berhampiran apabila hujan. Racun perosak boleh membunuh organisma akuatik. Kita boleh mengekalkan kebersihan sumber kita dengan tidak membuang sampah ke dalam sungai. Sisa bahan kimia hendaklah dirawat sebelum dilupuskan. Racun perosak dan baja untuk pertanian perlu digunakan dengan berhati-hati. Kita memerlukan sumber air yang bersih untuk membekalkan kita dengan air bersih. Kita memerlukan air untuk minum, memasak, membasuh, mandi dan juga untuk menyiram tumbuh-tumbuhan. Haiwan akuatik seperti ikan dan tumbuhan akuatik memerlukan sumber air bersih untuk kelangsungan hidup. Sumber air semula jadi dan tumbuh-tumbuhan membantu mengekalkan suhu bumi. Sumber air semula jadi dan tumbuh-tumbuhan adalah sebahagian daripada kitaran air. Jika tumbuhan ditebang, kitaran air terganggu. Kitaran air dapat dikekalkan jika kita berhenti menebang pokok. Kita perlu menanam lebih banyak pokok untuk mengekalkan keseimbangan semula jadi. Unit 6, bahagian 4, iaitu kesan pencemaran air dan cara mengatasinya. Pencemaran air memberikan kesan kepada kehidupan kerana air merupakan perkara asas ataupun keperluan asas yang diperlukan oleh semua benda hidup. Tak kira sama ada manusia, tumbuhan dan haiwan. Jadi ia akan memberi kesan keseluruhan kepada persekitaran kawasan tersebut. Mari kita lihat kesan terhadap persekitaran kita. Apabila air menjadi kotor, semua hidupan akan mati. Termasuklah terutama sekali hidupan di dalam air. Kemudian ia akan memberi kesan yang buruk kepada persekitarannya, kepada tumbuhan-tumbuhan di sekelilingnya, yang mana tumbuhan juga akan terjejas kerana tumbuhan akan menyerap air yang kotor itu dan menyebabkan ia mati. Begitu juga dengan manusia. Bila kekurangan air yang bersih, manusia akan dahaga dan manusia akan bersaing untuk mendapatkan air. Kemungkinan dalam persaingan tersebut akan berlakunya pergaduhan dan akan menyebabkan perkara-perkara buruk yang lain. Manusia, tumbuhan dan haiwan amat memerlukan air yang bersih. Manusia boleh hidup beberapa bulan tanpa makanan, tetapi tanpa air, hanya 7 hari sahaja, manusia akan boleh menyebabkan kematian. Mari kita lihat cara mengatasi pencemaran air. Kita bertanggungjawab menjaga sumber air daripada tercemar. Jadi, murid-murid tahukah, terfikirkah, apakah cara untuk mengatasi pencemaran air? Perkara yang pertama adalah kita hendaklah mematuhi peraturan. Kerajaan negara kita dan kerajaan di negara-negara yang lain akan menggariskan peraturan kerana
Kita semua tahu bahawa air adalah keperluan asas bagi semua benda hidup. Kita perlulah menyertai kempen yang diadakan oleh pihak kerajaan atau badan NGO atau persatuan-persatuan alam sekitar. Kempen yang dilakukan adalah untuk menjaga kebersihan alam sekitar kita, bukan sahaja sungai, laut, tetapi keseluruhannya. Dan kita sebagai ahli dalam satu komuniti, dalam satu kampung, atau dalam satu taman, kita hendaklah menyertai dan menyokong apabila adanya aktiviti gotong royong. Dengan gotong royong, perkara yang besar akan menjadi mudah. Sebab kita sama-sama mengutipnya. Kalau kita seorang saja kutip, susahlah. Kita hendaklah menghadiri ceramah kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan persekitaran kita. Barulah kita sedar bahawa kalau kita seorang saja buang sampah, orang lain juga akan mengikutnya. Dan bila dah ramai yang membuang sampah, maka sampah akan bertimbun dan akan mencemarkan alam sekitar kita, termasuklah sungai dan laut. Ini adalah 4 cara untuk kita mengatasi pencemaran air. Sama-samalah kita menyokong cara ini agar kehidupan kita sihat dan sejahtera.